Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita pada sesi yang ke-34. Sesi yang ke-35 pada hari ini. Mengenai dengan kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, iaitu At-Tara'iq Asy-Syafiyah wal Qawa'idus Shafiyah. Tuan-tuan yang masih belum mendapatkan kitab ini, boleh dapatkan. Nanti admin kita akan masukkan dalam ruangan komen. Jadi boleh dapatkan buku ni, hadiahkan kepada sahabat handai, anak-anak kita, anak saudara kita yang masih belajar, terutamanya yang ambil bahasa Arab, SPM ataupun STAM, hadiahkan kepada mereka, lebih mereka minat lagi untuk mendalami bahasa Arab Al-Quranul Karim. Jadi perkara yang saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan, pengajian kita hanya fokus kepada kata dasar Al-Quranul Karim. Kita tak membincangkan bahasa Arab keseluruhannya. Apa yang ada dalam Quran itu yang kita akan bincangkan. Okey. Seperti biasa, pengenalan yang pertama selalu saya akan sebut. Pembahagian yang pertama akan diambil oleh Ustaz Anggah, iaitu Qamus Al-Quran, kata dasar Al-Quran, dan juga petikan daripada surah Yasin. Kita panggil seperti harfiah. Kemudian yang kedua Ustaz Agung akan ambil, iaitu kaedah yang terpilih. Al-Qawaid Al-Mukhtarah, kaedah-kaedah yang terpilih yang berdasarkan apa yang digunakan oleh Al-Quran. Kemudian saya sendiri akan mengambil perkataan seerti dan juga perkataan yang sama dengan bahasa Arab lah. Perkataan Melayu yang sama dengan bahasa Arab. Tanpa melengahkan masa, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman yang betul, kefahaman yang baik kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dipersilakan Ustaz Anggah untuk ambil bahagian beliau, iaitu mengenai dengan Qamus Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, seperti biasa, saya bahagian pertama akan mengambil bahagian Qamus kata dasar Al-Quran. Yang mana tuan-puan, pelajar-pelajar yang mempunyai buku kita, buku karangan Dr. Warusli Wan Ahmad ini, boleh buka pada muka surat ke 160. 160, karena sekarang kita masuk pada huruf baru, ya. Kita masuk pada huruf Fa. Hari ini kita masuk pada huruf Fa. Boleh tuan-puan buka pada muka surat ke 160. Bagi yang belum mempunyai buku, boleh kita tengok di layar kita, layar pun kita. Ada kita sekarang berada pada muka surat ke 160.
Jadi pada muka surat 160 ini kita awali dengan huruf fa, ta dan ha. Huruf fa, ta dan ha itu ada kod 3 ba. Mungkin tuan-puan pelajar-pelajar di rumah yang baru ikut live kita mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba langsung ke fa, ta dan ha? Kenapa fa, hamzah dan da tak diambil, lepas tu fa, hamzah dan ya tak juga masuk, fa, ta dan hamzah tak masuk juga. Kenapa? Karena kod di situ hanya 2 ba dan 1 ba. Jadi fokus kita pada mencari atau mengapakan kata dasar Al-Quran ini hanya pada 3 ba dan 4 ba saja. Maknanya 3 ba dan 4 ba ini akan selalu kita jumpai dalam Al-Quran. Awal-awalnya kita 3 ba dan 4 ba dulu. Nanti mungkin ada masa lagi kita baru dah habis 3 ba 4 ba ini baru kita ambil yang 2 ba dan 1 ba. Sekarang kita 3 ba dan 4 ba dulu. Jadi pada huruf fa, ta dan ha ini kodnya 3 ba. Bermakna ini selalu akan kita jumpai dalam Al-Quran. Fi'il yang digunakan adalah fataha yaftahu, ya. Fataha yaftahu. Apa makna fataha yaftahu ini? Membuka. Ini kalau diikutkan wazan, dia adalah wazan fa'ala yaf'alu, karena ain fi'ilnya baris fathah, ya. Fa'ala yaf'alu. Lepas tu kata terbitannya apa? Yang telah Ustaz Agung terangkan, kata-kata terbitan isim ni apa? Adalah fathun. Fathun. Fathun ini bermakna kemenangan atau pembukaan. Okey. Lepas tu ada fi'ilnya fattaha. Fattaha ini kalau kita rujuk tuan-puan ke muka surat 14, ini adalah fi'il madhi juga. Lalu apa beza dengan fataha? Dia ada syabdu di tengah. Fattaha bermakna wazan yang digunakan bukan fa'ala saja, ada syabdunya di ain. Makanya yang digunakan adalah fa'ala. Fa'ala fi'il madhi, maka fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Fattaha yufattihu. Apa maknanya? Membuka seluas-luasnya di sini, ya. Membuka seluas-luasnya. Lepas tu ada lagi fi'ilnya adalah istaftaha. Istaftaha. Ini juga adalah fi'il madhi. Ya, istaftaha dia menggunakan wazan istaf'ala. Istaf'ala, istaftaha. Istaf'ala mudhari'nya adalah yastaf'ilu. Berarti kalau istaftaha mudhari'nya adalah yastaftihu. Nih. Jadi tuan-puan di dalam Al-Quran nanti akan banyak kita jumpai kata-kata dengan menggunakan wazan, dengan menggunakan huruf fa, ta dan ha ini, 3 huruf ini. Misalnya nanti akan kita jumpai dalam surah Al-An'am, surah Al-Fat, surah An-Naba juga akan jumpai. Okey, kita dengarkan dulu sedikit dari Ustaz Farid tambahan mengenai wazan-wazan fi'il ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fataha yaftahu, fataha yaftahu adalah bermaksud membuka. Bila membuka ini dia boleh jadi fi'il muta'addi, boleh jadi fataha Zaidun al-baba. Okey. Tapi bila fathun itu adalah isim masdar je, noun. Fataha di sini memberi makna membuka seluas-luasnya. Boleh juga kita memahmulkan maknanya adalah banyak kali buku. Boleh juga seperti mana ghallaqa. Dalam surah Yusuf ada sebut kisah antara Zulaikha dan juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa dia? Iaitu wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta laka qala ma'azallah. Wa ghallaqatil abwab. Jadi Nabi Yusuf wa ghallaqatil abwab. Zulaikha telah menutup pintu-pintu. Makna tutup itu adalah makna tutup mubalaghah, tutup semua pintu. Banyak kali tutup semua pintu. Nampak? Ghallaqa. Okey. Jadi begitu juga fataha, buka. Boleh juga kita maknakan membuka dengan seluas-luasnya, ataupun kita buka beberapa kali. Dia macam qata'a. Qata'a potong.
Kalau qatta'a memotong banyak kali. Potong. Okey. Itu semua boleh lihat rujuk muka surat 14 pada wazan yang nombor 3. Kolom nombor 3 muka surat 14. Jadi kalau macam ghallaqa boleh juga tutup pintu dengan setutup-tutupnya. Makna betul-betul tutup, tak boleh nak buka dah. Susah nak buka. Ataupun banyak kali tutup. Boleh. Itu antara memberi sedikit implikasi lah pada maknanya. Okey. Terima kasih Ustaz Farid. Jadi tuan-puan, memang dalam kajian ilmu sorob ya, ini ilmu sorob, bahwa fi'il itu jika ada tambahan huruf maka dia akan memberi makna ya, memberi implikasi makna yang lain. Ini salah satunya adalah pada wazan fa'ala ini. Dia ada salah satu implikasi maknanya untuk litaksir saya. Litaksir ini bermakna untuk memperbanyak. Misalnya kalau qatta'a bukan sekali potong saja yang telah diterangkan Ustaz Farid tadi, maknanya potong-potong banyak. Potong berkali-kali potong. Okey. Baik tuan puan, kita rujuk lagi pada muka surat ke-160 tadi ya. Jadi dalam Al-Qur'an ini akan banyak kita jumpai dengan menggunakan huruf fa, ta dan ha ini. Misalnya pada surah Al-Fath, ini spesial dalam Al-Quran ada dia menggunakan nama Al-Fath. Dari nama ini sudah tahu bahwa itu adalah tentang surah kemenangan. Awal ayatnya berbunyi Inna fatahna laka fatham mubina. Ini dia menggunakan fi'il satu, lepas tu dia menggunakan kata terbitan satu. Inna fatahna. Fatahna ini bermakna kami telah buka. Inna fatahna laka fatham mubina, atau telah kami beri kemenangan ya. Inna fatahna laka fathan. Fathan ini dia menggunakan kata terbitan. Lepas tu dalam surah An-Naba juga kita akan jumpai. Yang ini selalu kita dengar dalam ayat Al-Quran. Misalnya pada ayat wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama. Futihat ini dia diambil dari 3 kata juga. 3 huruf fa, ta dan ha. Lepas tu kenapa di sini tak ada disenaraikan? Futiha tak ada disenaraikan dalam muka surat 160 ini. Kalau tuan-puan tengok, disebabkan dia adalah fi'il majhul. Dia fasib, fi'il yang fasib. Misalnya kalau kataba menulis, kalau kutiba dituliskan. Macam ni juga. Fataha membuka, kalau futiha dibukakan. Wa futihatis sama fakanat abwaba, maka dibukakanlah pintu-pintu langit. Wa futihatis sama fakanat abwaba, maka dibukakanlah langit, maka terdapatlah di situ ada pintu-pintu. Itu maknanya pada surah An-Naba itu. Lepas tu dalam surah An-Nasr juzuk 30 kita akan jumpai juga dengan menggunakan 3 huruf ini fa, ta dan ha. Iza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Kata fath itu dia bukan fa dan ta saja tuan-puan. Pelajar-pelajar, fath ada ha di ujung. Ada ha pedas. Maka kalau kita dengar imam ada ha dia sedikit. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ada ha dia. Fath di situ bermakna kemenangan. Idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan kemenangan. Okey. Lepas tu dalam surah Al-An'am juga ayat ke-44 boleh kita jumpai juga dengan menggunakan huruf fa, ta dan ha ini. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim. Menggunakan kata-kata fatahna alaihim. Fatahna ini dia diambil dari fi'il madi. Fataha. Tetapi disebabkan bersambung dengan na dhamir di belakang, maka menjadi fatahna. Itu. Okey, tuan-puan, sekarang kita masuk pada muka surat ke-161. Ya, 161 pada 3 huruf fa, ha dan sya. Di sini tak banyak tuan-puan disenaraikan, hanya kata fahishatun dengan makna fahsya. Apa maknanya? Perbuatan keji.
Jadi memang huruf fa, ha, sya ini cuma satu ini saja disenaraikan karena memang di dalam Al-Quran hanya satu kata ini saja yang ada menggunakan huruf fa, ha, dan sya ini. Banyak sebenarnya dengan fa, ha, sya kata-katanya, tetapi dalam Al-Quran kita akan jumpai dengan menggunakan kata fahisyatun dengan makna fahsya, perbuatan keji. Ini banyak. Ini selalu akan kita jumpai dia dikaitkan atau disandingkan dengan kata-kata mungkar, fahsya wal mungkar. Okey, misalnya dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah misalnya dalam ayat innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Dia menggunakan kata-kata fahsya. Wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ini dia fahsya. Sesungguhnya dia menyuruh kalian dengan perbuatan jahat, menyuruh kalian berbuat jahat, bisu wal fahsya, dan perbuatan keji. Ini syaitan. Syaitan menyuruh untuk berbuat jahat dan berbuat keji. Misalnya juga bagi kaum lelaki, bagi kaum bapak-bapak, kaum pelajar-pelajar yang laki-laki mendengar khutbah, dengan khutbah ini selalu kita dengarkan kata-kata dengan menggunakan kata-kata fahsya ini di dalam penutupan khutbah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini di penutupan khutbah ini selalu kita dengar bahwa menggunakan kata-kata fahsya ini ya dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat ke-90. Boleh tuan-puan tengok nanti. Baik, kita tak berlama di huruf fa, ha, dan sya ini karena memang tak banyak kata-kata yang menggunakannya dalam satu kata saja. Tetapi dalam Al-Quran memang banyak disenaraikan. Memang banyak dengan menggunakan kata-kata fahsya dan fahisya ini. Kita hanya sebutkan beberapa saja. Karena memang nanti kalau disebutkan semua lama ya, habis masa kita. Baik tuan-puan, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Ini yang terakhir dari saya, kata dasar dia. Sebelum kita masuk pada ayat Al-Quran, surah Yasin. Ada kata-kata fa, ra, dan ha. Fa, ra, dan ha. Jadi kata-kata huruf fa, ra, dan ha ini fiilnya adalah fariha yafrahu. Ain fiilnya baris bawah, fariha, fa'ila. Berarti dia menggunakan wazan fa'ila yaf'alu. 3 hurufnya fariha yafrahu. Okey, bermakna gembira. Ada juga makna sombong, gembira, sombong. Lepas tu apa kata terbitannya? Farihun. Bukan farhun ya, farihun bermakna gembira atau sombong. Dalam Al-Quran misalnya kita akan jumpai dengan kata-kata huruf faraha ini ada banyak. Banyak. Misalnya salah satunya pada ayat Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Falyafrahu, maka bergembiralah kamu semua. Falyafrahu itu adalah bentuk fi'il amarnya. Misalnya juga ada pada ayat lain dengan menggunakan makna bangga ada. Misalnya pada ayat fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini kalau ada tuan-puan jumpa farihun, ini bermakna ada bermakna gembira, ada juga bermakna sombong. Farihun ini tambahan hurufnya adalah waw dan nun belakang. Diambil dari 3 huruf fa, ra, dan ha. Okey. Baik, tuan dan puan, dari kamus dasar ya, kamus Al-Quran dari saya itu saja. Sekarang kita masuk pada mencari kata dasar pada surah Yasin. Yang mana kita pada pagi ini berada pada sambungan ayat wala yamassannakum minna azabun
alimun. Alim. Semalam kita sudah bahas ayat. Nah, wa illam tantahu lanarjumannakum. Lanarjumannakum. Nah, sekarang kita sambung ayatnya. Walayamassannakum. Walayamassannakum minna azabun alim. Oke. Semalam kita sudah senaraikan ayat wa illam tantahu lanarjumannakum. Jika kamu semua tidak berhenti, maka pasti akan kami rejam kamu semua. Mesti betul-betul akan kami rejam kamu semua. Ini sekarang sambungan ayatnya walayamassannakum. Ini dia. Ada kesamaan tuan-puan kalau kita tengok ayat ini kata layamassanna, ya, ada kaitannya dengan kata sebelumnya. Apa kata sebelumnya? Lanarjumanna. Ini tengok tuan-puan, fa illam tantahu wa illam tantahu lanarjumanna. Semalam kita sudah bahas lanarjumannakum, ya. Lanarjumannakum. Lanarjumanna. La layamassanna. La yamassanna. Yamassannakum. Tengok tuan-puan, la yamassannakum. Apa yang samanya? Ada sama-sama kum ada. Oke, ini sama-sama kum. Lepas tu, ini dia. Ada lam di depan, sama-sama ada lam. Ya, ini ada sama-sama lam. Sama-sama ada lam. Lepas tu ada nun sini, nun bersabdu di belakang dia. Nun taukid. Fi'il mudhari dengan nun taukid. Yamassanna, lanarjumanna, layamassanna. Jadi bermakna kata ini nanti tak akan berbeza, tak akan jauh berbeza dengan kata sebelumnya. Bermakna juga dia akan taukid juga penguatan. Lanarjumannakum, betul-betul kami akan rejam. Ini juga nanti akan bermakna betul-betul juga. Tetapi bukan rejam lagi kata-katanya. Sekarang kata-kata yamassanna. Ya, tuan-puan, saya padam dulu ya. Oke. Jadi, sekarang kita mencari kata wala yamassanna. Wa tak perlu kita cari. Wa itu huruf ataf dalam bahasa Arab, huruf sambung. Dan makna. Dan. Ini. La yamassanna. La yamassanna. Ini saja. La yamassanna. Kenapa kum tak kita masukkan? Karena memang kum ini dia adalah dhamir. Kum ini adalah isim dhamir. Kum, ka. Oke, ka, kum ya. Jadi kum ini dia la yamassanna plus kum. Makanya menjadi macam ini dia. La yamassannakum. La yamassannakum. Kita mencari la yamassanna. Jadi semalam kita sudah terangkan bahwa lanarjumannakum itu dia awalnya adalah ada lam taukid di situ. Begitu juga ini. Ini ada lam taukid. Ini ada huruf lam. Jadi salah satu penggunaan huruf lam dalam bahasa Arab ini adalah untuk taukid, untuk menguatkan. Macam mana kita tahu dia ada lam taukid? Belakangnya ada nun taukid. Salah satunya. Ini ada nun taukid. Jadi lam dengan nun ini kita tak perlu masukkan. Kita tepikan dulu. Kenapa? Karena memang itu tambahan. Nun taukid. Berarti tinggal lam dengan nun dah kita ketepikan, maka tinggal yamassa. Yamassa. Oke, yamassa. Sekarang
Ya massa ini ada 3 huruf Ustaz. Ini ada 3 huruf, bukan. Ini sini masih ada 4 huruf. Ya, 4 huruf. Jadi ada huruf ya, huruf mim, huruf sin dan huruf sin. Kenapa ada sin 2? Karena ada syabdu di situ. Oke, baik. Ya massa, ya mim sin sin ada 4. Bermakna ada 1 huruf lagi yang mesti kita ketepikan, kita buang untuk mencari apa makna sebenarnya nih? Ya massa ini. Ya massa apa maknanya? Kita nak cari dalam buku kita ini. Baik. Sekarang ya massa. Jadi tuan puan dah banyak kali diterangkan mungkin oleh Ustaz Agung dalam kaedahnya bahwa ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa kita tahu ni adalah fi'il mudhari'? Disebabkan dia bersambung dengan nun taukid. Jadi fi'il mudhari' ni ada dia yang tak bersambung dengan nun taukid, ada yang bersambung dengan nun taukid. Ini case dia yang bersambung dengan nun taukid. Jadi kalau ini adalah fi'il mudhari', maka huruf yang mesti ada dari fi'il mudhari' adalah huruf mudhara'ah. Huruf yang menandakan dia adalah fi'il mudhari'. Apa? Ada ya di sini. Tu dia. Dia ada 4 huruf mudhara'ah. Huruf yang menandakan dia fi'il mudhari'. Huruf hamzah, huruf ya, huruf nun, huruf ta. Itu 4 huruf ni. Pasti ada dalam fi'il mudhari'. Ya massa bermakna ya di sini adalah huruf tambahan juga. Ini adalah huruf fi'il mudhari'. Ini adalah huruf mudhara'ah. Maka tinggal mim, ya, sin, sin. Okay. Mim, sin, sin. Boleh tuan puan kita tengok dalam kamus kata dasar kita. Mim, sin dan sin. Okay. Ini dia. Oke, ini. Mim, sin dan sin ya. Massa yamassu. Ini dia. Massa yamassu. Apa makna menyentuh? Ini maknanya menyentuh di sini. Bermakna menyentuh kalau kita perdalam lagi, kalau kita pahami lagi. Semalam kan wala fa illam tantahu lanarjumannakum. Betul-betul akan kami rejam kamu semua. Wala yamassannakum. Dan kalau di sini massa ini dia bermakna menyentuh kan. Ini massa ini bermakna menyentuh. Tapi tak mungkin pula kita terjemahkan lurus-lurus juga. Bermakna apa? Nanti ada kaitannya dengan ini. Nanti akan kita apa? Sekarang kita buat dulu menyentuh dulu, tak apa. Menyentuh ya. Massa ini bermakna menyentuh. Oke. Dia ada bersambung dengan nun taukid, bermakna dia betul-betul menyentuh. Lepas tu kum ini adalah domir, bermakna antum. Kum ini untuk kamu semua. Bermakna kamu semua ini betul-betul akan menyentuh. Betul-betul menyentuh. Apa maknanya? Nanti kita terangkan dulu. Nanti ya tuan puan mungkin kita bahas dalam keseluruhannya. Kamu ya, kamu semua menyentuh. Apa sebenarnya maksud menyentuh ini? Ini. Baik. Nanti kita akan dapati kata yang sesuai, bukan menyentuh nanti. Ini dia. Minna. Minna ini gabungan daripada min dan na. Tuan puan minna tak perlu cari dalam kamus kata dasar, tak akan jumpa. Min plus na. Nih jadinya minna ini. Minna. Kenapa macam ni? Karena nun ada 2. Ini ada syabdu. Minna, min tambahan. Min daripada. Na bermakna kami. Bermakna dari kami ya. Bermakna dari kami. Okey. Minna dari kami. Daripada kami. Asalnya bermakna dari kami. Okey. Apa yang dari kami itu, maka kamu akan menyentuh. Apa yang kamu sentuh itu? Dari kami ini azabun. Ini saya sebenarnya tak perlu cari ya. Kita tak perlu cari kamus kata dasar sebenarnya. Tapi kita nanti akan cari juga apa kata dasar. Azab ini karena azab ini dah menjadi bahasa sehari-hari kita. Azab.
Tak perlu tengok pun sebenarnya kita dah tahu maknanya ya. Tetapi kita nak buktikan ada tak dalam bukunya. Azab. Okey. Kalau tuan-puan jumpa alif dalam setiap kata bahasa Arab, alif itu bukan huruf asli. Tu salah satu kuncinya. Ini ada azab, ada 4 huruf saja. Azab. Azabun, ada 4 huruf. Kalau ada 4 huruf, jumpa alif di belakang. Ni alif di belakang ni, satu di belakang. Sebelum kata terakhir ada alif, maka tuan-puan automatically sajalah buang alif tu. Kenapa? Karena dia bukan huruf asli. Banyak kata-kata dalam bahasa Arab menggunakan alif sebelum satu huruf terakhir. Misalnya ghaffarun, ghaffar. Misalnya kata-kata ghaffar. Automatically ini bukan huruf asli. Banyak lagi. Banyak akan kita jumpai kata-kata yang 4 huruf yang sebelum huruf terakhirnya huruf alif. Jadi automatically kita buang saja alif ini, tinggal huruf ain, huruf za, huruf ba. Okey, kita cari pada huruf ain. Huruf ain ini kita tengok dulu. Ni ada pada muka surat 150 150. 149. Ini kata-kata azab. Ni ada azab. Ada nampak ya? Azab. Ni. Azab. Sebenarnya ini maknanya azab. Jadi azab ini dah menjadi bahasa kesehari-hari kita. Beruntunglah kita orang Melayu. Orang Melayu ni banyak sekali, banyak sangat yang bahasanya diambil dari bahasa Arab. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa rumpun Melayu lah. Banyak menggunakan bahasa Arab diambil dari bahasa asli dia. Okey, azab berarti azab ya. Dari kami azabun, azab. Ni yang terakhir. Alimun. 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 Ini dia. Alimun. Ini juga kalau ini ada cara tersendiri dia. Cara yang paling senang kalau ada 4 huruf. Ada 4 huruf dalam satu kata bahasa Arab. Lepas tu ada ya 2 terakhir. Kalau tadi ada alif kan, sekarang ada ya, tuan-puan otomatik buang saja karena dia bukan huruf asli. Senang kalau 4 huruf ni kita nak cari mana huruf asli, huruf tak. Kenapa? Karena dia ikut wazan fa'ilun. Banyak dalam Al-Quran menggunakan wazan fa'il. Contohnya sadaqallahul azim. Ni contohnya, salah satunya. Selalu kita baca azim. Azim ini 4 huruf. Ada ya di belakangnya. Azim. Azim bermakna ya itu adalah huruf tambahnya. Aslinya ain, za dan mim. Kali ini juga alim. Dia menggunakan wazan fa'il. Ni. Salah satu yang menggunakan wazan fa'il ini dia termasuk salah satunya dalam sighah mubalaghah. Ada fa'il. Fa'il. Dia adalah sighah yang menggunakannya, salah satunya adalah sighah mubalaghah. Apa makna sighah mubalaghah? Sighah yang sangat-sangat. Ada tuan-puan dalam kaedah terpilihnya, Ustaz Agung telah jelaskan tentang sighah mubalaghah. Boleh tuan-puan tengok, ada ni wazan ni. Fa'ilun. Fa'ilun. Alimun. Azimun. Bermakna itu sangat. Sekarang kita tak tahu apa makna alim. Okay? Kita tak tahu makna alim. Sekarang kita dah tahu bahawa huruf aslinya adalah huruf hamzah, huruf lam dan huruf mim. Ya di sini adalah huruf tambahan. Kenapa? Kita tengok dari wazan fa'il saja boleh kita tahu. Ada 3 huruf, fa'ilun, huruf fa huruf asli, huruf ain huruf asli, huruf lam huruf asli. Bermakna ya di sini adalah huruf tambahan. Okey.
Boleh, tuan-puan ya. Oke, ini terakhir dari saya. Terakhir, alim bermakna huruf hamzah, huruf lam, huruf mim. Berarti di awal-awal kita tengok pada muka surat ke 69. 69 ada hamzah, lam dan mim. Ini dia. Hamzah, lam dan mim. Ini dia. Rasa sakit. Alima ya'lamu. Ini dia. Alima ya'lamu. Ini adalah fi'il tuan-puan. Karena ada dua di sini. Alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu. Okey. Jadi kalau fi'ilnya bermakna rasa sakit, ini alimun. Ini adalah isim bukan fi'il. Bermakna ini adalah rasa sakit yang sangat. Ini dia. Rasa sakit yang sangat. Kenapa saya buat yang sangat? Karena dia menggunakan sighah mubalaghah. Alimun. Sangat-sangat sakit. Yang menyakitkan. Itu dia. Ya, yang menyakitkan bahasa cantiknya. Jadi, wala yamassannakum minna, dan kamu semua akan menyentuh atau akan merasakan, dan kamu semua merasakan. Ini baik, bagusnya adalah terjemahnya merasakan. Apa yang dirasakan? Menyentuh kan merasa. Kalau tersentuh, lanarjumannakum, betul-betul kami akan rejam. Wala yamassannakum, dan kamu semua akan menyentuh, merasakan minna, dari kami. Apa? Azabun alim, azab yang pedih, azab yang menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan. Itu dia. Jadi kita hubungkan dengan ayat sebelumnya. Fa illam tantahu, jika kamu semua tidak berhenti, lanarjumannakum, betul-betul akan kami rejam kamu semua. Wala yamassannakum, dan kamu semua akan merasakan dari kami azab yang menyakitkan, azab yang pedih. Itu mungkin sedikit itu ya, kurang lebih macam itulah yang kita pahami dari ayat ini. Untuk lebih jelasnya, detailnya, nanti tuan-puan boleh tengok terjemahan Al-Qurannya, tetapi tak akan jauh dari apa yang kita sudah bahas. Okey tuan-puan, mungkin itu dari saya. Kamus kata dasar dan mencari kata dasar dari surah Yasin. InsyaAllah kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan ayat ini. Selepas ayat ini ada ayat lagi. Mungkin itu dari saya pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah silaf dalam perkataan dan perbuatan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Angah kerana memberi pencerahan mengenai dengan surah Yasin dan juga kamus Al-Quran mengenai huruf fa. Tanpa melengahkan masa, sama-sama kita mendengar pencerahan daripada Ustaz Agong mengenai dengan kaedah yang terpilih yang akan diterangkan oleh beliau insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada siri yang ke-35. Jadi insya-Allah pada siri yang 35 ni kita akan belajar kaedah terpilih 14 muka surat 40. Okey. Jadi insya-Allah kita akan membahas kaedah terpilih 14, iaitu mengenai kata nama sifat dan kata nama berlebihan. Sebelum ni kita dah belajar mengekalkan fa'il pada kata kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang sedikit lagi mengenai fa'il semalam. Yang semalam kita yang fa'il tu, kita sebelum ni dah tahu kata kerja dulu. Dari kata kerja,
Contoh kata kerja yang paling murah, yang paling mudah, yang selalu kita ambil jadi contoh, kataba yaktubu. Ini makna dia menulis. Ini menulis. Dia menulis. Okey. Menulis. Lepas tu kita buat ismul fa'il dia, iaitu penulis atau yang menulis. Ismul fa'il adalah katibun. Ini dia ismul fa'il dia. Ini menulis, ini masa lampau, ini masa sekarang, ini penulis makna dia. Macam dalam bahasa Inggeris pun write, lepas tu jadi writer. Writer itulah yang sebagai ismul fa'il. Ini yang semalam ismul fa'il. Namun hari ini kita tak ismul fa'il lagi. Dia serupa macam ismul fa'il. Okey. Macam perkataan kathura atau kabura. Yakburu. Kabura yakburu ni makna dia besar atau menjadi besar, semakin besar. Jangan gerak saya. Semakin besar. Besar dia lain. Semakin besar. Bukan besar badan. Bukan besar badan. Yakburu, besar. Lepas tu yang besar, kita nama dia adalah kabirun. Sebab tu kabir. Kabir tu yang besar. Kabir. Kabura yakburu, besar atau boleh juga makna dia menjadi besar. Kabirun, yang besar. Kalau sini ni yang menulis atau penulis sama saja. Tapi kalau sini ni makna dia yang besar. Okey. Sekarang kita tengok perbezaan dia. Yang di atas ni, ini dinamai ismul fa'il atau yang melakukan. Kalau sini pekerjaan dia apa? Pekerjaan dia menulis. Berarti sini ni yang menulis. Sami'a apa lagi yang lain? Contoh lagi yang lain, daraba yadribu, memukul. Yang memukul, daribun, itu ismul fa'il, yang melakukan. Tapi berbeza ni bawah ni. Kabura yakburu, besar. Tapi sini yang besar, bukan yang melakukan, yang bersifat besar. Berarti maknanya sini ni yang bersifat besar. Ini bukan ismul fa'il nama dia, sebab dia bukan melakukan, tapi dia bersifat. Nama dia dalam kitab tu ada muka surat 40. Muka surat 40. As-sifah al-musyabbahah, yang paling atas. As-sifah al-musyabbahah nama dia. As-sifah, as-sifatu musyabbahatu. As-sifah al-musyabbahah. Apa maksud sifat musyabbahah tu? Adalah sifat dia, makna dia sebenarnya sifat yang menyerupai ismul fa'il. Dia serupa. Dia sama-sama diambil dari kata kerja. Dia sama-sama jadi yang menulis, ini yang besar, sama bentuk dia. Cuma perbezaan dia, ini adalah sifat. Sebab tu nama sifat yang menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai ismul fa'il. Jadi macam tu. Jadi ini sifat al-musyabbahah bi ismil fa'il. Kalau dalam kitab-kitab tasrif, as-sifah al-musyabbahah bi ismil fa'il. Boleh juga dinamai as-sifah al-musyabbahah saja. Itu perbezaan antara yang semalam kita belajar itu ismul fa'il, yang hari ini kita nak belajar ini as-sifah al-musyabbahah, atau dalam bahasa Melayu kata nama sifat. Kata nama sifat. Dalam Al-Quran sangat banyak tuan-tuan dan puan-puan, kata nama sifat ni ada wazan-wazan dia, ada wazan khas dia.
Wazan dia sebenarnya banyak lagi, tapi Dr. Marsuli dah macam mana ni? Dah senaraikan wazan-wazan yang kerap dan ada dalam Al-Quran saja. Okey. Ada wazan dia fa'ilun, ada fa'ilun, ada af'alu, ada fa'lanu, ada fa'alun. Ni. Okey. Yang pertama contoh dia karimun. Karimun. Ni sifat karimun, mulia. Karim. Asalnya karoma. Kalau saya tengok dalam kitab ada karoma, ada karuma, sama. Karimun makna dia yang mulia. Syadidun. Syadidun. Yang syadid apa bahasa dia? Yang keras. Lepas tu kabirun, ni yang besar tadi. Tawilun, yang panjang. Saghirun, yang kecil. Jamilun, yang handsome. Yang handsome. Macam tu. Ini sifat. Ini wazan yang pertama. Fa'ilun. Kabirun, saghirun, jamilun. Ini boleh tuan-tuan dan puan-puan nanti akan terjumpa dalam Al-Quran. Boleh terjumpa perkataan-perkataan ni. Okey. Lepas tu wazan yang kedua iaitunya fa'ilun. Fa'ilun. Contoh dia hayyun. Hayyun ni kenapa tak serupa Ustaz? Okey, kita ambil. Hayyun tu asal dia hayyun. Hayyun. Sini ada dua ya. Ya yang pertama ni dipadam, ubah jadi sabdu sini. Jadi dia hayyun. Macam tu. Hayyun tu makna dia yang hidup. Yang hidup. Okey. Ada lagi farihun, yang berbahagia. Ada banyak di sini perkataan yang lainnya yang ini ni ada dalam Al-Quran. Tapi yang paling banyak tu memanglah yang pertama tadi, fa'ilun. Lepas tu af'alu. Ni dia af'alu. Af'alu ni majoritinya ini bermaknakan warna. Af'alu. Contoh dia di sini ni aswadu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar kata Hajar Aswad. Apa? Batu yang hitam. Aswad, hitam. Abyadu. Abyadu makna dia putih. Okey. A'ma makna dia buta. Okey. Jadi ini selalunya kalau af'alu ni kebanyakan untuk yang warna-warna. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah pernah belajar bahasa Arab dan pernah hafal warna-warna, dia pakai wazan af'alu ni, itu pun sifat tu. Akhdaru. Akhdaru makna dia hijau. Azraqu biru. Ahmaru merah. Apa lagi? Abyadu. Apa lagi? Hitam. Ada satu dah tadi. Banyak lagi. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari. Okey. Itu wazan dia, dan itu semua adalah kata nama sifat atau as-sifah al-musyabbahah. Okey. Fa'lanu. Fa'lanu. Fa'lanu ni dah sedikit ni. Dia ba dia satu je. Okey, ghadban. Ghadban ni makna dia marah. Ar-Rahman ni. Bismillahirrahman. Penyayang. Okey. Atau pengasih. Di bawah tu lagi fa'alun. Atau contoh dia hasanun. Hasanun baik. Okey, hasanun baik. Okey, jadi ini semua ini wazannya. Wazan kata nama sifat yang ada dalam Quran. Contoh-contoh dia ini. Wazan yang paling banyak, yang paling kerap adalah fa'ilun. Ini wazan dia, okey? Jadi dan juga perlu kita ketahui bersama bahawanya kata nama sifat ni macam di bawah ni ada nota dia sedikit. Dia wazan yang untuk fa'ilun, terkadang dia boleh memberi makna menyerupai ismul maf'ul. Contoh rajimun, direjam. Direjam tu kan ismul maf'ul yang yang ismul maf'ul semalam tu yang kita buat, kita kekalkan daripada fi'il yang majhul. Di atau te.
Jadi yang direjam. Ramimun yang dihancur. Sarimun yang bermaknakan yang dituai. Jadi dia boleh makna dia yang di. Kalau sini ni kan yang besar. Dia boleh juga bermaknakan macam ism maf'ul, yang di. Macam tu. Yang direjam, yang itu boleh juga. Itu boleh jadi kata nama. Tapi itu untuk wazan yang fa'ilun. Fa'ilun ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Lepas tu kita dalam tajuk yang kaedah terpilih nombor 14 ni, tajuk dia tak hanya kata nama sifat saja, tapi juga kata nama berlebihan. Tadi Ustaz Angga dah bincangkan sedikit. Okey, saya padam yang ni. Saya padam yang ni. Tadi pun Ustaz Angga dah sebut sedikit tentang kata nama berlebihan. Kata nama berlebihan ni nama dia dalam bahasa adalah sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah. Kata nama berlebihan. Tadi kalau tak silap saya tadi alimun. Yang alimun tadi. Ya enggak? Tak enggak? Apa dia? Alimun. Apa dia? Ayat dia? Azabun alimun. Azab yang sangat-sangat pedih. Azab yang tersangat-sangat. Itulah sighatul mubalaghah. Tersangat-sangat atau berlebih dia. Alimun. Tersangat-sangat pedih. Sebenarnya kalau pedih tu kepedihan atau penyakit alamun. Tapi kalau sangat-sangat itu alimun. Menghayati ya. Okey. Ini sighatul mubalaghah. Contoh dia di sini adalah di sini Dr. Rusli tulis kalau ghafirun dia isim fa'il dari perkataan ghafara yaghfiru. Ghafara ya, kalau tuan-tuan dan ada kitab boleh tengok sana. Ghafara yaghfiru, makna dia mengampuni. Kata ismul fa'il dia ghafirun, yang memberi ampun atau yang mengampuni. Kita nak ubah dia jadi yang maha. Maknanya dia yang berlebih. Yang maha ni kan yang lebih. Yang maha pengampun. Yang maha memberi ampun. Itu dia. Itulah sighatul mubalaghah. Kalau yang maha memberi ampun dia, maka dia berubah menjadi ghafurun. Ada kita dengar dalam ghafur rahim. Ghafurun. Ini mubalaghah ni. Sighatul mubalaghah. Ini ni ismul fa'il macam biasa. Yang mengampuni. Atau yang memberi ampun. Pengampun. Tapi kalau ghafurun, yang maha. Berlebihan. Dia berlebih dalam memberi ampun. Berlebihan. Ghafurun. Atau ada juga yang ismul mubalaghah dia ada dua bentuk. Ada satu lagi. Ghaffarun. Ghaffarun. Sama dia. Ghaffarun. Itu nama-nama Allah kan ada. Itu pun mana dia sama. Itu maha. Maha mengampuni. Okey. Jadi berikut ini ada wazan-wazan dia. Ada 3 wazan yang kerap dalam Al-Quran. Wazan untuk sighatul mubalaghah. Yang pertama fa'alun. Yang kedua fa'ilun. Yang ketiga fa'ulun. Contoh di fa'alun, khallaqun, yang maha mencipta. Sama'un, yang maha mendengar. Akalun, yang makan banyak. Jadi macam-macam Syahir, Adi, apa lagi? Salim. Tu. Contoh Jadi kalau akilun itu orang yang makan.
atau ismul fa'il. Tapi kalau dah akalun, yang makan banyak. Jadi kalau orang makan banyak, sebut saja dia akalun. Si makan banyak. Yang makan banyak. Lepas tu kadzabun. Ini yang banyak-banyak dusta. Kalau kadzibun itu pendusta. Tapi kalau kadzab itu yang selalu atau banyak berdusta. Sebab tu ada Musailamah Al-Kazzab yang tersangat, dah banyak sangat dia dusta-dusta. Jadi dia sebut nama dia Al-Kazzab. Jadi tapi alhamdulillah di sini tak ada yang banyak-banyak dusta. Sekali je. Tak boleh. Okey. Pasal Jabbarun, Kaffarun, Qawwamun, Awwabun, Tawwabun, Awwahun. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari makna-makna ni di kamus kata dasar. Contoh dia Jabbarun, cari yang jim, ba dan ra, cari. Boleh cari makna di sana. Okey. Contoh yang kedua, fa'ilun. Fa'ilun ini wazan untuk sighatul mubalaghah. Rahimun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, maha. Sebab tu makna dia adalah bismillah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha penyayang, maha. Alimun, maha mendengar, maha mengetahui. Maha mengetahui. Qadirun, maha perkasa, atau maha perkasa, betul. Basirun, maha melihat. Sami'un, maha mendengar. Balighun, ni boleh cari dalam. Yang terakhir fa'ulun, ini wazan terakhir. Zalumun, yang sangat-sangat menzolimi ya. Kafurun, syakurun, sangat-sangat bersyukur. Ini sangat-sangat kufur ni. Jahulun, sangat-sangat bodoh Jahulun, asalnya jahilun. Jahil. Itu tu bodoh. Tapi kalau jahulun, sangat-sangat bodoh. Okey. Jadi di sini ada nota dia, jangan keliru dengan fa'ilun wazan sifat. Kerana fa'ilun mubalaghah adalah lanjutan daripada fa'ilun. Contoh alimun adalah lanjutan dia. Jadi tadi kan tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini ada fa'ilun, sini pun ada fa'ilun. Macam mana kita nak membezakan dia? Ni nota dia. Sini fa'ilun, yang kata nama sifat ada fa'ilun. Yang kata nama berlebihan pun ada fa'ilun. Kalau fa'ilun yang kata nama berlebihan, dia tu adalah lanjutan daripada fa'ilun. Contoh alima. Alima ni makna dia tahu. Alima ya lamun. Kata kerja dia alimun, orang yang tahu. Ini mengetahui, ini orang yang tahu. Atau ismul fa'il dia. Kita kalau dia jadi alimun, mana dia jadi maha mengetahui. Wazan dia memang sama dengan kata nama sifat fa'ilun. Sini pun juga kata nama berlebihan ada fa'ilun. Tapi fa'ilun di sini adalah lanjutan dari ismul fa'il. Jadi alimun ni, ini adalah lanjutan daripada alimun. Alimun ni makna dia tahu, orang yang tahu. Sini orang atau yang maha mengetahui. Kalau kita tengok sini rahimun. Ini ismul fa'il dia rahimun. Jadi dia rahimun. Qadirun. Basirun, sami'un, balighun. Ini lanjutan daripada ismul fa'il. Jadi berbeza dengan kata nama sifat. Ini berbeza. Kalau sini ni tak ada, bukan lanjutan. Ini memang diambil dari fi'il dia. Kalau sini ni yang fa'ilun ni, ini adalah lanjutan daripada ismul fa'il. Jadi jangan sampai, boleh tuan-tuan baca lagi yang di sini nota dia. Ini penjelasan daripada nota. Okey, kita teruskan di bawah ni. Di sini ada carta namanya. Carta bawah ni. Jadi ini kata kerja semua. Sa'ida yas'adu, ja'ala yaj'alu, qadara yaqdiru, syakara yashkuru, ghafara yaghfiru.
Sa'ida yas'adu, dia tak ada ismu fa'il, tapi ada kata nama sifat. Ja'ala yaj'alu, ada kata nama sifat, ada ismul fa'il, tapi tak ada kata nama sifat. Sebab mana dia adalah menjadikan, kata kerja dia. Kalau sa'ida ni bahagia kan sifat. Qadara, ni kata kerja, qadirun. Lanjutan dia apa? Mubalaghah, qadirun. Sebab tu sini ni lanjutan dari ismul fa'il. Makna dia maha. Qadirun tu mampu. Kalau qadirun yang maha mampu atau maha perkasa. Syakara, yang bersyukur. Kalau yang sangat-sangat, yang banyak bersyukur atau berlebih-lebih bersyukur, syakurun. Lepas tu ghafara yaghfiru, mengampuni. Yang maha-maha pengampun, ghafurun atau ghaffarun. Jadi kalau kata kerja yang mempunyai makna pekerjaan, dia yang ada ismul fa'il, tak ada sifat. Tapi kalau kata kerja tu bermaknakan sifat, macam ni, Sa'idah Sa'adu ni kata kerja, tapi dia bermaknakan sifat bahagia. Baru ada kata nama sifat dia. Ni kata nama sifatnya. Okey, kita tengok latihan dia. Okey. Sini ada fariha yafrahu. Pilih kata nama sifat dia. Farihun ke farahun? Farihun. Tadi ni ada ni. Farihun tadi ada sini tadi. Ni dia. Farihun. Ni boleh tuan-tuan cari, boleh rujuk kepada kamus. Okey. Lepas tu, kata nama terlebih bagi isim fa'il yang diberikan. Munzirun. Ini makna dia yang memberi peringatan. Yang maha memberi peringatan atau yang sangat memberi peringatan. Nadhirun ke inzarun. Inzarun dia tak ada ni. Inzarun ni wazan apa dia? Yang maha-maha ni. Tak ada wazan dia inzarun pakai hamzah, tak ada kan? Kalau nazirun itu ada wazan dia. Nazirun berarti dia ikutkan wazan fa'ilun. Boleh kita ambil. Berarti dia nazirun. Jadi kita menyesuaikan dengan wazan cara nak mengisi dia. Lepas tu di bawah ni, yang merah-merah ni merah. Kita tentukan adakah dia isim fa'il, adakah dia isim mubalaghah, adakah dia sifat musyabbah. Cara nak menentukan dia kena tengok rujuk pada wazan ataupun rujuk pada kamus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja terlebih dahulu pada hari ini mengenai kata nama sifat dan kata nama berlebihan. Okey. Jadi semoga saja boleh dipahami. Kalaupun susah nak faham yang siri yang ke-35 ini, sila rujuk pada siri yang ke-15. Siri yang ke-15. Semoga tuan-tuan boleh faham dan saya minta maaf atas segala kekurangan saya dan kesalahan saya. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Agong Allah memberi pencerahan mengenai sirah mubalaghah yang terdapat dalam Quran. Itu semua perkara yang penting yang perlu kita tahu. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus masuk kepada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga adalah mengenai dengan perkataan seerti ataupun perkataan yang hampir sama dengan bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Okey. Sebelum saya nak memulakan pengajian pada pagi ini, terutama saya nak suka untuk nasihatkan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang masih mengikuti pengajian kita tetapi masih belum mempunyai buku. Sila dapatkan buku lah. Di ruangan komen admin akan masukkan. Okey, dapatkan buku ni terlebih dahulu. Kita pun ada link senarai, YouTube pun ada, Facebook pun ada, daripada siri yang pertama sampailah sekarang ni siri yang ke-35. Dan diharapkan tuan-tuan mengikuti pengajian kita ini supaya pahala berpanjangan, maka tekanlah share
di bawah, sebahagian handset yang sebelah kiri. Share, tekan saja share, maka kita akan berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain pun kemungkinan dia akan tekan share juga, maka pahala terus berpanjangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengajian kita pada pagi yang mulia ini, kita boleh lihatlah pada muka surat yang ke-219, senarai perkataan seerti 219, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada baris yang ke-6, kolom yang ke-6, 219. Tuan-tuan akan nampak di situ khatama dan juga taba'ah. Khatama dan juga taba'ah adalah maknanya chop ataupun menutup. Kita akan bincangkan pada pagi yang mulia ini, apakah perbezaan antara khatama dan juga antara taba'ah. Suka saya nasihatkan kepada tuan-tuan, bahasa Arab ini bukanlah perkara yang miskin, bahasa yang miskin. Jadi tuan-tuan tambah satu lagi, dalam buku tuan-tuan ada perkataan ron. Okey, dalam buku tulis dua apa dia? Taba'ah. Taba'ah makna tutup, kunci. Khatama makna tutup juga ataupun chop. Bila chop tu makna tutup lah. Bila mana kita dah sign, dah tulis nama kita, nama IC, chop. Makna apa? Tak boleh nak dipalsukan lagi. Agreement yang kita buat, statement yang telah diberikan. Okey, itu nama khatama, kunci, makna dah termeterai agreement. Khatama bukan hatama. Hatama makna pasti, hatam makna pasti, hatman. Ini makna khatama, maksud kunci. Satu lagi tuan-tuan tambah, tak ada dalam buku itu, adalah perkataan rona. Tiga-tiga ni ada dalam Quran dan semua makna tutup. Khatam pun makna tutup. Khatam Quran, dah tutup Quran. Makna dah habis Quran lah, khatam. Antara tiga-tiga ni dia ada level. Ada level yang paling tinggi, level yang sedang, dan level yang paling rendah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sebut perkataan yang utama, yang paling tinggi adalah taba'ah. Taba'ah ni makna tutup yang takkan boleh buka lah. Tutup yang betul-betul. Sebab tu orang kafir kata apa? Dalam surah Al-Baqarah pada juzuk pertama, juzuk yang ke-6 satu lai. Juzuk 6 satu lai, ayat atas tu. Juzuk 6 satu lai, dia ada menyebutkan orang kafir kata waqalu. Dia kata apa? Waqalu qulubuna ghulfun. Waqalu qulubuna ghulfun. Mereka kata hati kami dah tertutup. Hati kami ni ada ghilaf. Ghulf ni ghilaf. Ghilaf ni macam sampul lah. Ada tutupan sampul. Bila ada surat, maka pasti ada lapik dia di luar. Makna lapik sebagai apa? Tutup. Ghilaf, kita panggil sampul surat. Sebab dia penutup isi dalam surat. Jadi itu ghuluf ni makna satu tutupan, lapisan yang menutup hati kita. Jadi orang kafir kata hati kami dah tertutup. Allah Ta'ala jawab balik, bal taba Allah. Bahkan Allah Ta'ala dah kunci hati kamu. Taba Allah. Taba Allahu ala qulubihim. Bahkan Allah Ta'ala telah bal taba Allahu bi kufrihim. Allah Ta'ala dah kunci hati mereka. Bal taba Allahu bi kufrihim. Bal taba Allahu ala qulubihim. Tengok balik dalam juzuk ke-6. Juzuk yang pertama pun ada. Juzuk yang pertama tuan-tuan boleh lihat 6 lai. Juzuk pertama 6 lai surah Al-Baqarah, buka 1 lai, 2 lai, 6 lai bawah sekali. Tuan-tuan akan jumpa 6 lai bawah sekali ada ayat taba Allah. Jadi mereka kata hati kami dah ada lapisan tertutup. Allah Ta'ala kata memang pasti Allah Ta'ala tutup. Taba'ah, nampak tak tuan-tuan? Perkataan taba'ah
Taba'ah ni tutup bukan sebarang tutup, memang tak boleh buka lah. Memang tak dapat hidayat. Level yang kedua yang rendah sikit lah, dipanggil sebagai khatamah. Khatamah pun tutup juga. Khatamah tutup. Tapi khatamah ni tutup untuk orang kafir ni. Selalu ayat ni untuk orang kafir. Tutup juga. Tapi bila mana dia fikir balik, dia renung balik, kemungkinan dia akan masuk Islam. Dia bertaubat, dia akan masuk Islam, maka dia dapat hidayah untuk ampunkan dosa dia. Tutup juga, tetapi tutup dia tak samalah seperti taba'ah. Ni level paling tinggi. Tutup betul-betul ni tutup. Ni taba'ah ni dalam juzuk ke-14 9 lai. Ada juga Apa ayat dia? Zalika bi annahu mustahabul hayatul dunya. Ulaika alladhina taba'a Allah wa ala qulubihim. Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim. Dalam juzuk ke-14 tuan-tuan tengok ada ayat taba'a Allah. Allah Ta'ala kunci hati mereka. Okey? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ayat bawah dia lepas tu ada ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim. Khatamah ni juzuk pertama, satu lai juzuk pertama. Tuan-tuan boleh lihat ada ayat apa tau? Ada ayat khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Okey. Okey tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran menggunakan perkataan khatamah. Nampak Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berhenti di sini. Saya minta izin kepada tuan-tuan untuk cerita tentang balaghah Al-Quran Al-Karim, kesusastraan Al-Quran. Siapa yang ada ilmu basic nahu dan juga sorof, mungkin tuan-tuan boleh ikuti dengan baiklah. Khatama adalah verb, fi'il madhi. Bila fi'il madhi, Allahu jadi fa'il, ini dipanggil sebagai jumlah fi'liyah. Okey? Ini dipanggil apa? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ayatnya berakhir di mana? Ayatnya berakhir di wa'ala sam'ihim. Allah Ta'ala telah mengunci hati mereka dan juga Allah Ta'ala telah mengunci pendengaran mereka. Kalau tuan-tuan tengok di sini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wa ala sam'ihim juga adalah jumlah fi'liyah sebab dia ataf, ma'tuf. Ataf, ma'tuf tu semua dalam bab nahwu lah. Tuan-tuan kena belajar dulu. Okey. Allah Ta'ala telah mengunci hati mereka, wa ala dengan makna wa khatama ala sam'ihim. Allah Ta'ala telah kunci pendengaran mereka. Ini jumlah fi'liyah. Kemudian bermula di sini adalah jumlah dipanggil apa? Jumlah ismiyah. Sebab ala huruf jar, absarihim adalah majrur. Ini dipanggil sebagai jumlah ismiyah. Ini i'rab dia adalah khabar muqaddam. Okey? Rishawatun, rishawatun, rishawatan. Dalam Quran, rishawatun adalah mubtada' muakhar. Betul rishawatun, mubtada' muakhar. Okey. Apakah implikasi dari segi makna jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah? Ini dipanggil jumlah ismiyah lah sebab dia huruf jar, awal bukan fi'il. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Dan halusnya bahasa Quran, dia ada implikasi yang berbeza. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah.
bila jumlah fi'aliyah ini dia lebih memberi makna apa? Maknanya adalah lebih memberi makna at-taukid ataupun memberi makna istimrar. Okey. Memberi makna istimrar ataupun at-tajaddud. At-tajaddud maknanya berterusan. Allah Ta'ala berterusan akan kunci hati mereka dan juga pendengaran mereka. Okey. Kalau jumlah ismiyah, dia tak bermakna berterusan tau. Dia tak makna berterusan. Tetapi dia menggunakan apa? Bermakna as-sabat. Apa makna sabat? Ataupun taukid boleh juga. As-sabat. As-sabat ni makna mensabitkan. Sebut. Makna memang sabit. Sabit apa? Telah disabitkan, iaitu penglihatan mereka ada tutupan. Jadi di sini kalau kita lihat, sebab apakah Allah Ta'ala tak guna begini je? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang ni buang ni, cukup. Ini tidak perlu. Sebab sama je. Allah Ta'ala telah kunci hati mereka, telah kunci pendengaran mereka, telah kunci penglihatan mereka. Tapi untuk penglihatan Allah Ta'ala guna risyawah. Jadi di sini sebenarnya tempat untuk kita faham sesuatu yang kita letakkan pada pendengaran kita, pada hati kita, tak sama dengan penglihatan. Contohnya kita tutup belah telinga. Tutup belah telinga. Jeritlah macam mana pun cakap je, kita tetap dengar. Tutup. Dia tak sama seperti mana penglihatan. Penglihatan ni kita ambil kain yang halus je, letak. Kita tak boleh nampak dah apa yang belakang kita. Walaupun dia halus. Kita tak nampak dengan jelas. Tebal sikit memang tak nampak langsung lah. Bukan kata kain, tinted pun dengan selai kain yang nipis, tinted yang warna hitam, tak boleh nampak dah. Walaupun nipis, sekali cocok je, boleh apa? Boleh terkoyak. Tapi tetap tak boleh nampak. Tapi berbeza dengan hati dan juga pendengaran. Hati dengan pendengaran ni letaklah macam mana, sumbatlah kapas, tetap kita boleh dengar. Takkan tak boleh dengar langsung, mesti kita akan dengar juga sikit. Begitu juga hati kita. Jadi di sini sebab itu Allah Ta'ala menggunakan perkataan risyawah tak sama. Hati bila ditutup, pendengaran bila ditutup, masih boleh terima. Masih boleh terima. Allah Ta'ala tutup hati mereka, khatam. Makna masih ada ruang, pintu taubat masih terbuka. Tapi bila guna penglihatan, digunakan risyawah. Sebab penglihatan ni macam mana pun tak boleh nampak. Tutup sikit je. Kita tutup je pintu, tak boleh nampak ada apa yang sebalik pintu. Tapi kita boleh dengar apa sebalik pintu, walaupun tak jelas. Itu perbezaan dia. Kemudian di sini saya nak bagi kerja kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam satu ayat ini Allah Ta'ala menggunakan perkataan qulub. Nampak qulub. Menggunakan perkataan sam'ihim, menggunakan perkataan absarihim. Tuan-tuan nampak tak? Qulub ini daripada perkataan apa? Qulub adalah daripada perkataan qalbun. Apa maksud qalbun? Qalbun tu maknanya hati lah. Hati. Kita panggil hati. Qalbun adalah singular, mufrad. Jamak adalah qulub. Sam'un wa ala sam'ihim sam'un adalah mufrad. Adalah mufrad, singular. Absar adalah jamak, iaitu plural. Tuan-tuan pelik sebab apa sekejap digunakan perkataan plural, singular, plural. Jamak, mufrad, jamak. Mesti ada satu hikmah di sebalik kalimah yang Allah gunakan. Kalaulah betul bahasa biasa digunakan jamak, semua jamak adalah. Digunakan mufrad, semua mufrad. Digunakan singular, semua singular, plural, semua plural. Tapi di sini apa hikmah dia? Saya tak bagi tahu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan kena carilah. Kalau tak, nanti semua saya nak bagi tahu tuan-tuan. Semua sekali ni. Jadi cukup setakat tu mengenai dengan itu adalah khatamah. Khatamah dalam Quran selalu untuk orang kafir.
khatamah dalam Quran untuk orang kafir. Tapi bukan bermakna tutup secara total. Tapi tetap masih ada ruangan kalau mereka betul-betul berfikir, renung, mereka akan masuk Islam. Pintu terbuka, taubat masih terbuka sebab dia lebih ringan tutupan daripada taba'ah. Okey. Kemudian sekarang ni kita akan lihat satu lagi yang tidak disebut dalam buku Ustaz Wan Rosli, tuan-tuan boleh tambah, iaitu perkataan apa? Perkataan rana. Perkataan rana ni dia lebih rendah lah. Makna tutupan yang tak sekuat khatamah. Rana. Ini level yang paling bawah. Ini yang sedang. Ini yang memang tutupan yang betul-betul tutup. Rana ni tuan-tuan boleh lihat dalam juzuk ke-30 dalam suratul Mutaffifin. Ada kalla bal rana ala kalla bal, kita panggil saktah. Dalam ilmu tajwid ada 5 tempat saktah. 5 tempat saktah dalam Al-Quranul Karim. Dan kalau tak salah saya tak berapa ingat, tak salah saya 4 saktah ni wajib. 1 saktah harus. Apa makna 4 tempat wajib? 4 tempat wajib ini maknanya kita berhenti dan sambung dengan nafas yang satu. Contoh pada ayat ni lah, kallabal ni. Dari segi ilmu tajwid lah. Tuan-tuan tengok kallabal. Di sini ada sin kecil. Ini kena rujuk pada tajwid pula lah. Sin kecil. Sin kecil ni bermaksud saktah. Apa maksud saktah? Berhenti. Berhenti pada bal. Kallabal. Kemudian sambung rona dengan nafas yang sama. Itulah dipanggil sebagai saktah. Jadi dalam Quran, tuan-tuan lihatlah. Boleh rujuk kepada pakar tajwid lah. Dalam matan Asy-Syatibi ke Al-Jazari ke. Saya tak apa nak ingat benda tu. Tapi semua ada 5 tempat yang perlu saktah dalam Quran. Dan 1 harus. Harus ni apa? Nak saktah boleh, tak saktah boleh. 4 lagi hukumnya wajib. Tuan-tuan lihatlah. Dalam surah Al-Haqqah pun ada. Dalam surah Yasin pun ada. Kemudian dalam surah Al-Kahfi pun ada. Dalam surah Al-Mutaffifin pun ada. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey. Sekarang ni kita nak bincangkan rana. Rana ni makna apa? Rana ni makna tutupan juga sama. Tutupan juga. Cuma tutupan yang ringan dan halus. Dia rana ni, dia asalnya daripada perkataan rana ni makna soda'a. Apa makna soda'a? Makna karat, kekotoran ataupun waskhun. Kekotoran. Kalau tuan-tuan lihat pada pedang, ada kekotoran di hujung dia, tempat tajam. Tempat tajam ni ada kekotoran. Kekotoran tu dipanggil karat. Itulah dipanggil sebagai ron. Okey. Jadi ron ni sebenarnya dia lebih ringan. Dia boleh digunakan dalam Quran, digunakan untuk orang kafir yang ingkar. Orang kafir, orang kafir yang mukadzib. Apa mukadzib? Yang pendusta. Orang kafir yang dusta. Bila dibacakan idza tutla alaihi ayatuna, ayat sebelum ni, sebelum ayat ni, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bila dibacakan ayat Allah, mereka kata ini semua bukan perkataan Allah, perkataan asatirul awwalin, dongengan-dongengan orang terdahulu. Itu pada dakwaan yang fasid, dakwaan yang rosak mereka kata begitu. Untuk orang siapa ni? Siapa yang kata tu? Orang kafir yang mendustakan ayat Allah. Sebenarnya hati mereka telah ditutup. Rana ala qulubihim, tutupan di atas hati mereka. Okey. Dan ada ketikanya ron ini sebenarnya untuk orang Islam. Untuk orang Islam. Dalam hadis ada sebut tau. Disebut apa dalam hadis? Inna. Sebahagian riwayat disebut innal abda. Sebahagian riwayat disebut innal mu'mina. Okey? Dia guna mu'min. Mu'min ni bukan Muslim. Maknanya mu'min betul-betul beriman. Muslim
Kadang-kadang dia Islam tapi tak beriman. Ini mukmin memang beriman betul. Innal abda ataupun mukmina idza aznaba idza aznaba zamban okey. Sesungguhnya orang beriman apabila dia melakukan satu dosa, kanat nuktah sauda. Nuktah ni apa? Titipan, titik, satu nuktah sauda ala qalbihi. Okey. Siapa yang melakukan satu dosa, maka ada satu titik hitam dalam hati, ke atas hati dia. Satu titik hitam. Bila banyak dosa, maka banyaklah titik hitam. Boleh Bila banyak dosa, maka banyaklah titik hitam tersebut. Bukan ala, tapi fi qalbihi. Kemudian fa in taba, sekiranya dia bertaubat, okey, wastaghfara, wa naza'a, dia tinggal perbuatan jahat dia, wastaghfara, minta ampun kepada Allah, saqala, bersih balik hati dia. Nampak? Bila kita buat satu amalan jahat, ini orang beriman bukan orang kafir. Orang beriman buat benda jahat, hati dia tu bercahaya, asal bersih, suci. Buat dosa, satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Bila banyak dosa, kebaikan tak ada. Penuh gelap hati dia. Bila gelap, apa akan terjadi? Tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, baca Quran pun tak rasa, tak seronok dengar. Belajar, memahami Al-Quran yang seperti kita pun tak nak. Tengok 1 minit, tutup. Terus. Tak nak lah. Tak ada minat sebab hati dah hitam. Tapi kalau buat dosa, tapi diiringi kebaikan, baca Quran banyak, sedekah banyak, titik hitam tu akan hilang. Dia akan jadi cahaya balik. Akan jadi normal balik, putih balik, bercahaya. Okey? Sebab tu Nabi kata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kejahatan kebaikan. Kerana kebaikan akan menghilangkan kejahatan. Itu nama ron. Ron ni apa? Iaitu tutupan yang halus. Okey, sebab itu kalau tuan-tuan lihat, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat dalam Quran ron ini digunakan untuk orang kafir. Tapi dalam hadis Nabi menyerupakan tashbih. Nabi menyerupakan orang yang beriman seperti orang kafir. Menyerupakan dari segi apa? Sekiranya buat dosa, titik hitam dalam hati dia. Okey, sebab bila mana hati dah dipenuhi dengan hitam, gelap, pada ketika itu syaitan akan datang. Dia hiaskan benda yang jahat yang kita buat, dia dah biasa buat. Orang dah biasa curi rasa benda biasa, bahkan cantik lagi. Boleh ada skill pertama, skill kedua, skill ketiga, bahkan banyak pula ilmu yang dia dapat daripada curi. Sebab apa? Sebab dia rasa benda itu bukan salah lagi, benda yang biasa. Okey. Sekarang ni kita nak menceritakan mengenai dengan apa? Mengenai dengan taba'ah dan juga khatamah. Okey? Bila tuan-tuan tengok taba'ah ni maksudnya saddu syai', meletakkan sesuatu tutupan. Itu dari segi bahasa lah, sesuatu tutupan. Khatamah pun meletakkan tanda. Tanda ni macam chop lah. Chop tu tanda juga, chop. Khatam ni kita panggil tanda lah. Khatam. Jadi ini menutup sesuatu, ini menutup sesuatu juga, sama. Cuma perbezaan dia apa? Ada perbezaan yang halus. Iaitu bila sebut tentang khatamah, dia tutup, tapi tutup yang tak menghalang penglihatan untuk lihat isi dalam.
Contoh botol, balang, botol, kaca, gelap, tutup. Bila tutup, khatama ni tutup dengan tutupan, tapi masih boleh lihat apa yang dekat dalam. Air masak ke, cuka ke, ataupun air Milo ke. Tetapi bila taba'ah tutup, memang betul-betul punya tutup sampai tak nampak dah dalam. Itu perbezaan. Taba'ah dia lebih keras lah. Tutup betul-betulnya. Khatamah yang sedang rona, untuk orang kafir boleh, orang Islam boleh. Untuk orang kafir boleh, orang Islam boleh. Okey. Cumanya kalau kita lihat khatamah, kita lihat khatamah, okey, dia digunakan untuk hati dan juga pendengaran. Khatamah digunakan untuk apa? Qalbun, dan juga pendengaran. Okey. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau taba'a pun ulaika allazina taba'a ala qulubihim, digunakan untuk hati juga, digunakan untuk hati juga. Tetapi kadang-kadang taba'a ini boleh juga kita panggil tutupan untuk bukan sekadar hati tapi mata pun boleh. Khatamah pun untuk hati. Tapi boleh dikatakan kebanyakan dua-dua ni adalah untuk hati. Untuk hati. Okey. Sebab itu dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, digunakan untuk hati. Wa ala absarihim, absarihim dia tak gunakan khatamah, dia gunakan ghisyawah. Okey. Cukup sekadar itu untuk perkataan seerti kita untuk hari ini. Kemudian saya suka untuk terus masuk ke bahagian yang baru hari ini, iaitu perkataan yang hampir sama bahasa Melayu dengan bahasa Arab Al-Quran. Tuan-tuan, sekali lagi saya nasihatkan untuk kali yang kedua, siapa yang masih belum mendapatkan buku ni, sila dapatkan. Untuk tuan-tuan faham dengan kefahaman yang baik kata dasar Al-Quran. Kata dasar ni penting. Tak kira bahasa apa pun kita belajar, English ke, bahasa Arab ke, maka kata dasar itu penting. Semua ada di dalam ni. Dan tuan-tuan boleh ikuti kita tanpa melengahkan masa. Kita ambil masa dalam 5 ke 10 minit. Muka surat 225. Perkataan Melayu yang hampir dengan perkataan dalam bahasa Al-Quran. Berikut adalah perkataan dalam bahasa Melayu yang mempunyai sebutan yang hampir sama dengan yang terdapat dalam bahasa Al-Quran, tetapi mempunyai makna yang hampir atau sedikit berbeza. Dia tak sama, cuma hampir ataupun sedikit berbeza dengan maksud sebenar yang dikehendaki dalam Al-Quran. Perkataan ini mungkin berasal daripada bahasa Arab, dan mungkin juga tidak. Ini memerlukan kajian lah daripada pakar linguistik. Linguistik ni makna bahagian bahasa. Ini daripada asal perkataan apa. Tantah bahasa Melayu kita kadang-kadang sebahagiannya ambil daripada bahasa Urdu, contoh Jepun. Ada beberapa perkataan kita tak tahu. Orang yang buat research kajian dia tahulah. Apa pun sebenarnya ini hanya untuk memudahkan anda mengingat makna dan menambahkan perbezaan kata anda sahaja. Sebenarnya tak lain tak bukan semata-mata untuk memudahkan kita. Sebab bahasa Arab dengan bahasa Melayu hampir. Contoh, dalam Quran dia sebut di sini perkataan pertama abadan. Abadan ni forever, selamanya. Selamanya. Bila selamanya abad. Abad ni lamalah. Kalau kurun 10 tahun, kalau abad 100 tahun, makna lamalah. Cuma dia tak bermakna selamanya. Kita kata 1 abad 100 tahun. Makna lamalah. Kita hidup pun tak sampai 100 tahun. Jadi seolah-olah makna macam selama-lamanya. Okey. Kemudian yang kedua, aba. Aba. Aba ni maksudnya enggan. Dan Nabi bagi tahu ummati kulluhum yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk syurga melainkan siapa yang enggan. Orang tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, man aba? Siapa yang enggan tu? Okey. Jadi di sini aba maksud enggan. Tapi boleh juga dimaksudkan abai. Abai, enggan patuh. Enggan patuh. Dia kata bukan abai. Bukan abai. Abai ni ignore, neglect. Bukan abai. Bukan abai. Perkataan abai ni makna dia nak terjemah balik dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu tu abai tu. Nombor 2. Dia nak terjemah balik alif, hamzah, ba, ya tu. Dia nak terjemah. Nak tulis balik. Tapi bukan bahasa Melayu tu.
abai, aba. Maksudnya enggan patuh. Akhbaraha mana akhbar. Akhbar ni berita-berita, cuma dia plural. Kalau kata singular, mufrad dia adalah khabar. Kemudian ajal. Ajal ni tempoh waktu lah. Ajal, tempoh masa. Bahasa Melayu pun ajal, cuma bahasa Melayu kata tempoh masa lah. Dia dah sampai ajal, dah sampai tempoh masa dia. Makna matilah. Alaf. Alaf ni makna, kalau alaf dalam bahasa Melayu, maknanya alaf baru. Maknanya norma baru, alaf baru di kita panggil apa? Alaf baru kita. Alaf barulah. Zaman baru, alaf baru. Dari sini alaf maknanya ribuan. Ribuan, alaf makna ribuan orang, ramai. Kita tanya berapa orang yang pergi semalam majlis ilmu dekat masjid? Alaf, ramai, ribuan orang. Itu maksud dia alaf. Yanqalib maknanya balik atau berpaling, berpatah baliklah. Tashtahi makna dalam bahasa Melayu sebut berahi. Berahi ni kadang-kadang benda yang tak baik, tapi dalam bahasa Terengganu sebut berahi ni makna benda suka lah. Kamu berahi lah benda ni, berahi lah. Berahi tu makna suka. Makna tashtahi, berahi, kan dekat tu. Kita cepat kata hampir, sama. Makna dia ingin, suka. Dabah makna berdebah. Berdebah. Dalam bahasa Melayu, berdebah. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, dabah makna binatang yang melata. Berderai midraran, lebat, hujan lebat. Atawakak, bertongkat. Tawakak, tongkat. Dia dekat lah. Tapi makna dia lain tu. Maknanya saya bertongkat. Jamilun, comel, indah. Jamil. Nanti kita akan masuk lagi beberapa perkataan. Cukup sekadar ini. Tuan-tuan yang tak tekan share lagi, bolehlah tekan share, sama-sama kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebarkan ilmu yang ada, kerana ilmu ni amanah daripada Allah, dan dapatkan buku ni. Setiap hari alhamdulillah kita ada sempahan buku. Tak banyak pun, setiap hari adalah 2, 3. Alhamdulillah. Bukan kita kata nak bisnes buku, bukan. Tetapi untuk bagi tuan-tuan semua masyarakat celik kepada ilmu Al-Quran, bahasa Al-Quran. Itu tujuan kita. Sebab buku ni bukan untuk pelajar universiti. Pelajar universiti belajar level 3 tinggi lah. Ini hanya terpilih. Sebab tu dia bagi tahu tu, tuan-tuan tengok di awal buku, kaedah terpilih teknik pemulih bagi yang belajar bahasa Arab tak boleh-boleh. Kalau belajar universiti, sebab dia terpilih untuk masuk universiti. Jadi bukan dia tak boleh-boleh. Itu perbezaan. Jadi buku ni amat sesuai. Tuan-tuan kena dapatkan, baca pelan-pelan, kemudian ikuti pengajian kita insya-Allah. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.